Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fetri Yahya. Saya Hanif Miswan. Hari ini 13 Julai 2021 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1442 Hijrah. Bertemankan kami berdua. Apa khabar semua? Harap agar anda semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera insya-Allah untuk kita meneruskan kehidupan pada hari ini. Pastinya hari ini banyak sekali perkara yang ingin dilakukan dalam kita meneruskan pelbagai rutin harian juga. Mungkin ada yang perlu keluar dan ada yang masih lagi bekerja di rumah. Jadi setiap pekerjaan tersebut ataupun cara tersebut ada cabaran masing-masing lah Fetri ya. Ya betul ya, ada yang memang mengharapkan supaya cepatlah berakhir cengkaman pandemik ini sebab ada kegiatan yang memerlukan memang kena jumpa orang, memang kena bersosial, kena set up pentas, kena macam-macam lah. Kena betul-betul kena ada audiens di dalamnya. Dan memanglah ramai juga yang dah pun angkat maksud saya bendera putih sebagai tanda golong 3 disebabkan premis yang tidak berfungsi. Jadi macam-macam dugaan yang berlaku. Apapun dugaan yang paling hebat ialah kekalahan. Kekalahan apa? Kekalahan ya, sebab dah lama bersengkang mata kan. Aduh. Okay, macam mana menerima kekalahan pasukan England? Masih tak boleh terima lah. Masih tak boleh. Okey, ini antara dua pasukan yang berhak layak ke final kan. Kita dah kerap kali berkatakan, tapi itulah bola sepak resam Itali juga berhak untuk juara. Tapi mungkin antara perkara yang boleh kita tekankan di sini adalah tentang bagaimana selepas kesan selepas perlawanan tersebut. Kita tahu 3 pemain tak menjadikan gol penalti. Itu juga yang sedang dikecam pada ketika ini, dikejar di mana-mana media sosial kehidupan seharian. Jadi satu statement ataupun kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Marcus Rashford, seorang pemain yang tidak menjadikan gol tersebut, dibawa masuk untuk sepak penalti tapi penalti tak masuk. Dia kata macam satu statement yang saya sukalah, saya baru baca pagi tadi. Kalau dalam perlawanan lain dia boleh sepak penalti itu sambil tutup mata dan skor, dia kata macam tu. Tapi tak ada nasib mungkin, itu yang berlaku kan. Jadi bila final debaran 55 tahun kan di tempat sendiri, dan itulah menjadi, dia akan menjadi satu persoalan dunia yang akan terus dibangkitkan ya. Orang akan persoalkan kenapa tiba-tiba pula, dan apakah kebetulan bila itu menyebabkan lagi isu lain pula. Isu tentang perkauman ya, tentang serangan di media sosial. Dan saya juga tertarik satu visual ketika dikalungkan pinggan kan. Okey. Jadi majoritinya membuka kembali. Okey, kecuali beberapa pemain lah yang memang respect pada acara dan kejohanan. Ya, itu mentaliti lah. Maksudnya mereka tidak hanya sekadar berpuas hati di kedudukan kedua kan. Nak yang tempat pertama, tapi biasalah tu. Maksudnya ada pemenang, ada pengalah. Ada yang gembira, ada yang kecewa. Ada tak habis lagi juga ni punya tu. Tapi saya lihat yang mengecewakan juga banyak di sebalik tirai tu, rempuhan untuk masuk ke stadium, sampah sarap yang melingkungi tu. Jadi itulah dia nampaknya impian untuk going to tak pulang-pulang. Back to Rome. Okey, apa pun kita harapkan supaya move on. Itu yang paling penting dalam kehidupan ni. Jualan pizza dan spaghetti meningkat di seluruh dunia. Okey. Baik, menarik, hari ini kita akan bawakan untuk anda bagaimana, sebab kita pun ada debaran lagi. Dah berakhir demam Argentina, demam Itali. Kali ini pula akan melihat bagaimana Tokyo bersedia selepas sekian lama menunda untuk menyambut kembali bagaimana atlet untuk berkampung dalam Olimpik untuk tahun ini. Ya, dan ada pun kontingen pertama Malaysia telah pun pergi berlepas ke sana, antaranya atlet-atlet dari sukan pelayaran. Ramai juga yang telah pun dihantar, dan ini antara persediaan yang dilakukan pada ketika ini. Atlet dah berkampung lama, berbulan-bulan lamanya, dan lagunya juga menggamit semangat lagu Demi Malaysia ini yang akan menjadi satu sumber inspirasi kepada semua jugalah atlet Malaysia, rakyat Malaysia. Walaupun Tokyo ini mungkin cabaran yang berbeza, sepatutnya 2020 tapi dilangsungkan pada 2021 selepas beberapa kali penundaan, dan sekarang pun masih lagi ada bantahan di Tokyo sama ada penganjuran ini boleh dilakukan ataupun tidak, tapi insya-Allah setakat ini kepastian memang akan dilangsungkan. Itu dia, sebab betul-betul dah dekat dan juga persiapan rapi telah pun dilakukan. Saya tak pasti sama ada negara yang tiba-tiba membatalkan saat akhir belum hantaran atlet. Saat ini belum ada laporan yang besar-besaran. Misal katalah kalau tiba-tiba ada pasukan gergasi yang tarik diri, jadi kejohanan tu dah tak prestis lah kan. Sebab tumpuannya yang paling utama pastilah dua kuasa dunia iaitu China dan Amerika, selain negara lain. Jadi apakah mampu ada perubahan pada kali ini, dan yang paling utama ialah keselamatan atlet. Tak boleh ada satu pun, maksud saya, kluster yang akan berlaku di perkampungan atlet. Kerana SOP-nya memang sangat ketat. Nanti mungkin kita akan bicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini di sebalik Tokyo 2020, harapan Malaysia mencari emas yang pertama. Selain itu, kita juga nak bawakan Fetri seorang yang gemar memakai banyak baju dalam satu masa. Itulah saya
Tak rajin. Tak rajin. Sebab saya begitu kagum sebab zaman sekarang ni kan, kalau nak tengok manusia yang kreatif, pergilah ke TikTok. Okey. Ya, jadi macam-macam idea kita dapat, terutama mereka yang rajin. Kalau dulu kita ingat TikTok ni hanya untuk budak-budak kan. Berhibur lah. Tapi telah pun berubah. Jadi itu pusat resepi, pusat ibu bapa lepaskan tension dengan macam-macam aktiviti mendaring, aktiviti keluarga. Apa yang anda cari akan terpapar di FYP anda. Ya, okey. Kalau macam kita buat macam ni je, tukar baju. Buat macam ni je, tukar baju. Sekejap. Macam ni. Itulah. Tukar baju ni. Aku tak pandai lah nak tukar baju ni. Tiba ada je kan. Tiba tukar. Okey, itulah dia kemahiran yang macam mana mereka buat. Memerlukan masa. Saya tengok ada juga yang sebelum ni pun. Dia kata dia ambil masa 4-5 jam jugalah. Betul lah. Saya pernah tengok ada satu tutorial. Behind the scene lah. Betul. Okay. Dia yang skrip tak jadinya, lip syncnya tak betul kan. Lepas tu dengan nak layan emosinya lagi. Ya, terutama yang melibatkan kepada solekan. Kerana dia pakai baju yang macam-macam warna kan. Jadi kena ada karakter juga. Rambut kena berubah. Ada yang ambil masa sehari suntuk lah. Untuk siapkan katakan 8 saat. Hasilnya mungkin 7-8 saat je. Tapi persediaannya cukup rapi. Dan itu baru TikTok kan. Awak sanggup lah, Fatri? Awak sanggup? Kena ada orang bantu boleh. Supaya jadilah kalau kita buat. Takut tak jadi, tak menarik kan. Betul. Okey, seterusnya kita ingin bawakan kepada anda. Ini yang pertama sekali untuk kita berikan pada pagi ini. Kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana untuk menggamit ataupun meningkatkan semangat demi Malaysia. Lagu rasmi untuk atlet Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo. Okey, itu dia lagu yang akan menjadi nadi membangkitkan semangat atlet Malaysia dan juga penyokong-penyokong yang berada di tanah air untuk menyemarakkan impian kita untuk melihat tingkat emas pertama di Olimpik. Ya, insya-Allah. Okey, kita nak bawakan salah seorang penyanyinya pada ketika ini bersama kita, Naim Daniel. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya. Mana Naim? Mana Naim? Mana? Okey. Harimau Malaya. Lokasi Naim di mana? Di Shah Alam ke? Tidak, saya di rumah saya. Okey, baik. Jadi nampak ceria pagi ni. Dah buat apa-apa aktiviti ke? Berjoging ke apa ke? Nampaknya jogging setempat je kat dalam rumah ni. Nak keluar pun sebab sekarang tengah hujan. So, itulah yang paling penting sebab hari ni kita dapat bersama dengan dua host yang prolific dekat Malaysia hari ini ni kan. Okey. Wow, dahsyat Kami umpama purnama yang terbit di pagi hari lah. Dan demi Malaysia juga, Naim, mungkin boleh ceritakan. Sebab kita nampak ni antara pembikinan norma baharu juga kan? Terima kasih. Naim merasakan lagu Demi Malaysia ni adalah satu kolaborasi dan juga kita katakan suntikan semangat yang baik untuk para atlet yang akan mewakili Malaysia ke Tokyo bagi Olimpik nanti. Dan Naim rasa bila dapat bersama untuk berkolaborasi dalam projek ini, ini merupakan satu pengalaman yang kita katakan satu dalam sejuta lah kan, sebab Naim antara penyanyi yang muda kat dalam tu untuk dapat bekerjasama buat lagu untuk kontingen Malaysia ke Olimpik. Dan Naim merasakan ini adalah salah satu cerita yang menarik untuk nak sampaikan nanti bila dah berlanjut usia ke, boleh cerita kat anak kata macam Atok dulu pernah ada lagu untuk Olimpik kan. So Naim sangat-sangat berbangga. Terima kasih juga kepada Abang Zimi selaku pengelola untuk projek ni juga, and also everyone yang involved. And also Naim harapkan supaya lagu ni dapat menjadi pembakar semangat kepada para kontingen Malaysia yang ke sana, and insyaAllah kita cuba cari emas sama-sama. Ya, okey Naim, nanti kita akan bersama Naim di penghujung siaran nanti bersama dengan salah seorang lagi penyanyinya. Boleh ya? Boleh. Okey, Naim sekarang boleh Naim sarapan dulu. Ya, sarapan dulu. Pergi bersenam dululah dah alam pakai baju Harimau Malaya tu. Okey. Okey, kita jumpa sekejap lagi, Naim. Alright. Okey. Okey. Cuba nyanyi sikit. Demi Malaysia, nampak? Lain sikitlah bunyi dia. Okey, itu dia gambaran.
demi Malaysia. Baik, itu dia persiapan. Juga kita nanti nak war-warkan pada anda maklumat yang berguna sebab kita pun dalam keadaan yang ada yang betul-betul kesempitan. Namun melalui peluang ataupun platform yang ada ini, sebagai contoh tentang iCitra yang membolehkan kita manfaatkan, dapat kita roomkan. Apa tu roomkan tu? Rancang urus manfaat. Oh, okey. Pandai. Okey, tak apa, kita dengar dulu bagaimana orang ramai berkenaan dengan rancang urus dan manfaat dari konsep ataupun ingin mendapatkan iCitra ini. Jom. iCitra adalah sebahagian daripada usaha kerajaan melalui Pelan Pemulihan Negara. Pengeluaran iCitra diperkenalkan selaras dengan pengumuman pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 28 Jun 2021 sebagai inisiatif jangka masa pendek. Ia bagi membantu ahli yang terkesan dengan cabaran ekonomi akibat pandemik COVID-19 serta mengimbangi keperluan hari ini dan masa depan. Permohonan sudah mula dibuka pada 12 Julai kepada semua ahli yang layak. Sekiranya lulus, bagaimana anda rancang, urus dan memanfaatkan wang yang bakal diterima? Sekiranya saya berpeluang mengeluarkan iCitra, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sedikit sebanyak dapat menampung perbelanjaan keperluan asas rumah tangga saya. Saya juga akan menggunakan duit iCitra itu dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Saya akan menggunakan iCitra ini sebagai simpanan kecemasan untuk keluarga, terutamanya pendidikan anak-anak, kesihatan, dan tak mustahil jika terdesak saya juga akan menggunakan untuk pembelanjaan harian keluarga. Terima kasihlah kepada Perdana Menteri yang mendengar rintihan keluhan rakyat. Dengan suasana yang macam ni, kita terpaksa menggunakan duit simpanan hari tua kita. Jika saya memang berjaya mengeluarkan saya punya iCitra, saya akan melaburkan pada ASP lah. Sedikit sebanyak dapat membantu untuk saya menambah saya punya modal untuk meneruskan perniagaan ataupun mengembangkan saya punya perniagaan. At least benda tu boleh jadi jaminan pada saya punya simpanan pada masa akan datang. Sebab sekarang kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa yang akan datang. Okey, demikian suara hati dan juga perancangan yang dilakukan dalam usaha untuk kita manfaatkan sebaik mungkin wang yang diperolehi. Sudah boleh mula dimohon permohonan untuk iCitra ini. Boleh layari icitra.kwsp.gov.my dan pilih permohonan. Dan yang pasti kalau kita dengar pendapat tadi, ada yang kata memang memerlukan untuk melangsungkan kehidupan dan ada juga yang ingin keluarkan dan kemudian melaburkan kembali untuk perkembangan yang lain juga lah kan. Jadi walau apapun tujuannya, diharapkan agar sebenarnya memang ini satu keperluan lah. Kalau kita nak keluarkan sebab ini juga merupakan simpanan kita nanti dan barulah boleh kita lakukan sesuatu dengan sebaiknya. Itu, kita mencari instrumen yang terbaik untuk menyimpan ya, sebab ini juga adalah satu strategi kita dapat duit itu kalau boleh kita rujuk juga kepada pelbagai maklumat yang diberikan supaya setiap sen yang diberikan itu ada kesannya dan ada impaknya. Sebab kita melibatkan wang yang kita simpan kan. Penting untuk urus efisien yang mungkin. Okey. Pada mulanya memang permohonan telah pun dibuka pada 15 hari bulan, tapi telah pun diawalkan 3 hari, jadi akan mula dibayar sebenarnya ataupun akaun ini akan dimasukkan pada bulan Ogos nanti. Jadi boleh cakna dengan segala informasi yang diberikan dan ini antara cara-cara untuk memohon. Boleh layari dengan lebih lanjut seperti yang saya sebutkan tadi, icitra.kwsp.gov.my. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan. Nikmati pizza, lambang kemenangan. Kita jumpa selepas ini. Tapi saya makan nasi je lah. Kembali semula di MHI dan saya nak berkongsi sesuatu melihat kepada orang baru yang mengusung bermacam-macam cabaran dan pengalaman yang baru untuk kita semua. Jadi walau apapun situasi yang kita hadapi, cubalah mencari kemanisan dalam momen seharian.
Dan dari situlah kita akan merasa bahagia, dan bahagia itu dalam pelbagai bentuk lebih bermakna apabila dikongsi bersama. Dan inilah yang ingin disebarkan oleh Foodpanda yang sentiasa menyampaikan keriangan dalam setiap pesanan. Foodpanda yang sentiasa menyampaikan keriangan ini menjemput anda untuk berkongsi keriangan dengan lebih bersama dengan orang yang tersayang dengan aktiviti Share Joy Foodpanda. Dan terlebih lanjut, saksikan sebuah rangkuman ini. Anggota Joy Squad ni orang panggil pempengaruh komuniti ataupun kita kenal sebagai influencer komuniti lah, yang mana kita message untuk berkongsi keriangan kepada followers lah, pengikut mereka di platform macam kami, saya kata di Instagram dan sebagainya. Anggota Joy Squad akan mengetuai ataupun akan head this campaign untuk mana dia memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia untuk berkongsi keriangan kat sekeliling mereka. Kita semua sudah maklum kita melalui norma baru lebih daripada setahun sekarang ni, dan pada masa yang sama juga berada di rumah, ada pelbagai cabaran yang kita lalui seperti individu dan juga untuk keluarga. Secara amnya Share Joy ni dibina atas landasan keriangan itu boleh ditemui ataupun dicipta di mana-mana saja walaupun sekecil mana. Kita juga sudah maklum rakyat Malaysia pun tak lokek bila berkongsi dan memberi keriangan kepada satu sama lain ataupun kepada jiran tetangga. Jadi kempen ini untuk anda semua di sana. Di dalam tempoh kempen Share Joy ini juga, kalau apa-apa boleh ikuti perkembangan kami di Bulan Season Viral Charm juga. Dan saya akan cakap stay tune. Joy Squad dan Foodpanda pun sedang merancang untuk menambah keriangan lebih lagi. Dan sementara itu, Hanif pun boleh share juga kongsi kisah-kisah bersama Foodpanda. Gang Joy Squad juga ingin hashtag kongsi keriangan bersama kita untuk sertai hanya kongsi gambar anda bersama tu saya menerima keriangan masa PKP ni. Jika terpilih, anda boleh memelangi wang tunai, voucher Foodpanda dan juga langganan Panda Pro secara percuma. Cepat sertai sekarang sebelum 18 Julai sebab ramai dah komen dekat Facebook Bulan. Kenangan dicipta dengan setiap pesanan bersama Foodpanda. Okey, baik, kita nak teruskan. Ini berkaitan dengan kelangsungan kehidupan di kala tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini akibat daripada pandemik COVID-19, dan sekarang kita ingin kongsikan bagaimana sebenarnya perjalanan dan juga perjuangan mereka yang berada dalam industri pendidikan juga di sebalik tabir mereka yang memberikan kumpulan-kumpulan sokongan juga untuk anak-anak kita ini. Dan sekarang kita ingin melihat kepada bagaimana penyelia perkhidmatan seliaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang dibantu ketika PKP. Untuk itu yang pertamanya kita bersama dengan Puan Salihah Yaakob, pengusaha kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Bukit Kuda, Kelang, bersama dengan saya secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Ya, Puan, mungkin yang pertama saya nak tanya berkenaan dengan tempoh PKP ini, bagaimana Puan sebenarnya menguruskan perniagaan ataupun kantin? Kita fahamlah sekolah memang tak dibuka pada tempoh yang agak panjang pada ketika ini. Bagaimana sebenarnya sekarang ni perniagaannya, Puan? Pada masa PKP ini banyak sektor yang tutup, termasuk sekolah. Bila sekolah tutup, kantin pun terpaksa tutup. Saya terpaksa di rumah bagi mematuhi SOP PKP dan menunggu update daripada pihak sekolah lah. Puan, dari sudut pendapatannya, kalau tak keberatan, ingin dikongsikan memang terjejas sangat atau bagaimana? Pendapatan saya sangat terjejas sebab perniagaan saya tak dapat dijalankan kerana saya memang bergantung sepenuhnya pada kantin, perniagaan di kantin. Puan, dan baru-baru ini pihak Kementerian Pendidikan telah membuat pengumuman berkaitan dengan pengecualian sewaan selama 6 bulan. Adakah ini sebenarnya memang sangat membantu dari sudut Puan sendiri sebagai pengusaha kantin? Pada mulanya sangat terkesan. Tapi alhamdulillah bila KPM menguang pencurian dapatlah meringankan sektor kantin dan meringankan beban kami pada peserta yang langsung tak dapat berniaga di kantin. Ya, Puan, bagaimana sebenarnya ianya dapat membantu Puan dalam menjalankan kehidupan seharian dengan pengumuman tersebut, Puan? Dapat mengurangkan sedikit beban. Tapi sebab saya pun tak perlu susah nak cari sumber nak bayar sewa kantin. Baru-baru ini kerajaan ada umumkan bantuan pemulih. Ini sebanyak membantu lagi kami golongan yang kurang berkemampuan. Ya, kita pun sedang melihat gambar-gambar tentang bagaimana kantin dari
sekolah menengah yang Puan usahakan ini memang pastinya sangat merinduilah suasana sebegitu, apatah lagi dengan sekolah masih lagi ditutup. Puan, mungkin yang terakhirnya, adakah pihak sekolah juga membantu Puan semasa tempoh PKP ini? Alhamdulillah. Setakat ni guru-guru banyak menyokong penjagaan saya di luar waktu sekolah. Dalam musim PKP ini saya ada menjaga produk kecil-kecilan, jual makanan sedikit menambah sumber pendapatan saya. Terima kasih saya ucapkan pada guru-guru yang banyak membantu saya. Ya, baik Puan. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi bersama kami pada pagi ini. Semoga dipermudahkan urusannya. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari Puan Salihah Yaakob, seorang pengusaha kantin, kita nak bersama dengan Cik Muhammad Khairul Yusof, seorang penyelia dan juga kontraktor pembersihan di Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Cik Khairul apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami di MSI pada pagi ini. Mungkin kalau tadi kita berbicara dari sudut pengusaha kantin yang memang terkesan terjejas teruk sebab ialah sekolah pun ditutup. Sekarang ini dari sudut penyeliaan pembersihan ini bagaimana sebenarnya? Adakah yang juga teruk terjejas dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, Cik Khairul? Okey, untuk perkhidmatan KBK, kontraktor kebersihan bangunan dan kawasan, cukup juga terkesan kerana perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan ini tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan seperti kontrak perjanjian dan jadual yang telah disetujui sebelum ini sebab sekolah tutup sebagainya kan. Cik Khairul, saya difahamkan Cik Khairul ada jaga di zon Kuala Muda Yan membabitkan 7 sekolah ya. Jadi mungkin ramai juga yang terkesan termasuk dari pekerja-pekerja yang turut bersama dengan Cik Khairul. Mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan apa sebenarnya yang mereka lalui antara kesan-kesannya Cik Khairul. Okey, pada pendapat dan pandangan saya, ada beberapa kesan yang akan boleh kita kongsikan bersama, iaitu baru-baru ini tular di media sosial dan ada akhbar bahawa berkaitan isu pemotongan gaji pekerja kontrak kebersihan bangunan dan kawasan KBK di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Untuk makluman, purata gaji pekerja kebersihan ini adalah di antara 1,100 hingga 1,200 sebulan. Sekiranya dipotong 40%, ianya amat memberi kesan yang mendalam kepada pekerja-pekerja saya. Kerana apa? Kerana wang di tangan yang berbaki sekiranya dipotong 40% hanya tinggal sebanyak RM231 setelah ditolak gaji pendahuluan dan caruman KLSP. Ianya adalah rata-rata mereka ini merupakan ketua keluarga yang mempunyai tanggungjawab yang besar dan ialah semua bertanggungjawab untuk keluarga masing-masing kan. Faham. Dan sekarang ni selepas pengumuman daripada pihak KPM sendiri mengatakan bahawa pembayaran tersebut akan diberikan 100%. Bagaimana penerimaan? Adakah ianya membantu sepenuhnya perkhidmatan yang disediakan oleh Cik Khairul ni? Alhamdulillah, setelah KPM mengeluarkan kenyataan pada bulan 7 menyatakan KPM akan membayar penuh kontrak tersebut dan ianya amat-amat membantu mengurangkan beban syarikat untuk meneruskan perkhidmatan ini. Ya. Cik Khairul, kita sedang melihat antara perkhidmatan-perkhidmatan seperti dipaparkan berkaitan dengan perkhidmatan yang dilakukan dari segi skop bidang tugas Encik Khairul. Mungkin ada di waktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, bagaimana Encik Khairul memberikan perkhidmatan yang terbaik yang masih lagi sedang dilakukan ini, Encik Khairul? Okey, walaupun kita terkesan sebab bila PKP ini dilaksanakan, jumlah pekerja yang dibenarkan untuk berada di satu-satu premis adalah sebanyak 60% saja. Jadi kita dapat maklum bahawa sekolah punya kawasan yang besar. Bila kawasan yang besar dalam purata 60 pekerja saja yang hadir, kita tak dapat nak menampung menjalankan perkhidmatan seperti yang ditetapkan. Jadi kita terpaksa mengambil upah kontraktor dari luar untuk kerja-kerja pemotongan mesin rumput dan sebagainya, dan ianya memerlukan kos tambahan daripada majikan. Kita buat macam ni sebab apa? Kita nak kurangkan jumlah yang berada di premis. Selain itu, untuk memastikan untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik, kita telah berusaha untuk memastikan semua pekerja mematuhi SOP yang ditetapkan. Seperti sebelum masuk ke sekolah, kita perlu scan
suhu badan, imbas sejahtera, memakai penutup muka dengan betul, sentiasa mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Ya, Cik Khairul, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Semoga dipermudahkan juga urusannya ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia antara penyeliaan perkhidmatan yang turut diberikan bantuan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sekarang ni kita nak cuba, sebab tadi kita beritahu berkenaan dengan tukar-tukar baju ataupun yang sekejap kan. Jadi kalau saya buat, tak jadilah kan. Kalau Fitri buat, jadi tak? Jadi. Cuba buat. Kan? Tapi nanti ada sikit nak bersama dengan mereka yang gigih buat, mencari idea. Jadi jemput masuk. Ya, tak masuk ke ruang ni. Okey, kita saksikan dulu. Ini antara yang dilakukan. Apa tak faham mungkin dari TikTok kan? Ini rangkuman dapat kami berikan untuk anda. Keceriaan pagi ini. Saksikan. Aunty suka tahu tengok transition yang tukar-tukar baju tu. Zaz dia buat sekali. Dia tukar baju dia. Lepas tu, dia buat silang pula. Pap. Tukar lagi. Lepas tu dia buat tarik-tarik pula. Tarik sana. Tarik sini. Tukar lagi. Lepas tu yang trend sekarang kibas tuala tu. Sekali dikibas. Dia siap pakai helmet. Lepas tu ada lagi satu payung. Sekejap. Aunty ambil payung. Dia buka. Tutup. Lepas tu tukar lagi baju dia. Rajin betul kan diorang ni main tukar-tukar baju. Itulah. Dah lah. Aunty nak masak. Jom. Itu dia. Santai je. Tak perlu sungguh-sungguh kan. Nak masak tapi buka payung ni macam mana ni? Tapi dia pun bukan sembarangan sebab adalah seorang pemilik butik. Jadi baju-baju tak ada masalah. Ada betul mungkin juga. Ada segudang baju kat belakang rumah kan. Kita bersama dengan Nusraili Muhammad Amin, pemilik butik bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Okey, cuba tukar baju. Okey, macam mana Puan boleh... Okey, sebab ni kita tengok budak muda je buat kan? Puan pemuda juga, tapi macam mana boleh dapat idea dan kreativiti macam tu? Siapa yang bantu? Mungkin di depan kamera tu hanya seorang, tapi di belakang ada ramai ke yang membantu untuk transisi tu? Ya. Kalau yang untuk viral baru ni, saya buat seorang-seorang. Okey. Saya siap masak, lepas tu kunci bilik, kunci diri dalam bilik, buat seorang-seorang kan. Saya shoot seorang-seorang. Tapi kalau sebelum-sebelum ni memang anak dia bantulah. Okey. Berapa jam tu untuk yang video viral tu? Yang viral tu saya buat seorang-seorang. Berapa lama tempoh? Dalam 6 jam lah termasuk editing. 6 jam? Hush. Gigih betul Puan. Puan, macam mana timbul idea ni nak buat cabaran ni ataupun video yang viral ni? Selalu kalau scroll kat TikTok tu kan memang sekarang tengah trend kan, transition. Lepas tu memang idea tu datang spontan je. Lepas tu lepas subuh tu datang idea spontan, saya tulis skrip. Lepas tu siap masak terus buat. Okey, jadi 6 jam tu dah boleh buat kek lapis kan kalau ikut kan? Macam-macam boleh buat tu. Apa reaksi orang yang kenal bila tahu benda ni dah viral kan? Mungkin ramai pelanggan yang hubungi ke ataupun semua orang kata, wah tak sangka kau viral, macam mana reaksi? Memang ramai tak sangka sebab saya sendiri pun tak sangka juga yang tu boleh viral kan. Tapi saja-sajalah buat untuk isi masa lapang kan. Saja nak ada bagi aktiviti lah. Rasa masa tu terisi. Adakah sebab Puan juga adalah seorang pengusaha butik, jadi ini juga sebahagian daripada perkara yang boleh dilakukan jugalah. Rangka promosi jugalah. Rangka promosinya ke atau bagaimana? Betul juga tu sebab baju-baju banyak kan. Especially ada satu transition yang saya buat edisi klasik tu memang mostly baju daripada butik saya ambil. Tu boleh juga promote lah secara tak langsung kan. Jadi sambutan orang ramai? So far okey lah, tapi sebab butik kan tak boleh pergi pun. So masing-masing pun tengah tunggu masa bila boleh datang butik, bila boleh set appointment untuk perkahwinan apa semua. Jadinya so far masih
masih krik-krik lagi. Okey. Jadi maksudnya kalau bila dah ada mood untuk buat dalam TikTok ni, kena fokus betul-betul ya, walaupun nampak simple je tapi kena ada masa yang betul-betul tenang kan? Betul, kena fokus dan kena gigih sebab transition ni kalau dia kamera tu kalau dia berhenti sikit pun dia dah terus tak jadi. So I kena start daripada mula balik. So memang orang kata rajinnya tukar baju, rajinnya gigihnya macam itulah. Kami sedang ditayangkan oleh video-video yang pelbagai ni. Memang gigihlah puan ni, boleh saya katakan. Apa pakai aplikasi apa selain daripada TikTok ni atau memang hanya di TikTok saja? Saya pakai 2 app, satu Splice dan satu lagi Itu dia, macam-macam puteri pun ada. Ini memang tu baju dia. Tu baju daripada butik-butik lah tu. Kalau tadi 6 jam, ini berapa jam ni? 8 jam ada? Kalau tu lama sebab saya kena awal kan baju-baju tu saya set sehari awal. Yang untuk tukar baju yang aksesori penuh episod tu, saya set sehari awal dan esoknya baru saya syuting lah. Lebih kurang juga 6-7 jam. Apa reaksi, apa komen anak? Anak jadi manager ke macam mana? Anak saya? Dia jadi manager ke, penasihat ke? Sebab anak pun terlibat ni. Anak saya yang sulung. Selalu sebelum saya post kat TikTok, saya akan tunjuk kat dia dulu. Okey. Tunjuk dia, okey tak ni mama buat ni? Takut nanti over sangat kan? So dia kata, okeylah mama boleh post. So baru saya post. Memang saya tanya anak dulu. Oh, dia quality check lah. Betul. Itu dia. Yang penting ni terapi ya, bahagia sisi keluarga, masa yang terisi. Yang paling penting kita suka. Pelanggan pun mungkin pandainya. Jadi dapat benda-benda yang dah ada contoh terbaik lah. Betul tu. Puan, kalau kami nak follow di mana, apa namanya Puan? TikTok saya Amethystine 248. Susah sikit lah. Macam senjata lah. Macam senjata. Apa nanti Fetri Ayah follow. Dia pun suka juga. Dia pun nak buat cabaran tu juga katanya. Silakan. 6 jam, 8 jam. Okey, terima kasih Puan Suhaili. Sama-sama, terima kasih juga Syai. Inspirasi santai pada pagi ni. Okey. Saya ada video nak tunjuk. Mungkin dalam grup MSI kita dapat tadi. Ada seorang muka macam Hadi juga buat transisi. Muka macam? Macam awak lah. Ya, ada ke? Jadi mungkin Kim dapat mainkan video berkenaan. Saya dah. Okey, itu nanti. Nanti kita kongsi. Sekarang kita nak kongsikan satu dokumentari ni. Zulhijjah Menggamit Rindu. Jadi saya hanya buka saja apakah sebenarnya dokumentari tersebut. Okey, bermula 1 Zulhijjah sehinggalah kepada kita sambut adik-adik hang nanti. Setiap hari akan diisi selama 12 episod dengan program yang berkaitan dengan tabung haji, menguruskan jemaah haji daripada ilmu sebelum pergi, ketika di sana dan selepas pulang. Walaupun tak ada haji, tapi ilmu itu berterusan. Dan kalau Ramadan, kemuncaknya waktu malam, kita nantikan Lailatul Qadar. Tapi untuk musim haji ni, 10 hari ini memang hari yang terbaik di dunia. Kemuncaknya siang, itu pada hari Arafah nanti. Kalau nak sebutkan tak muat sebab himpunan ilmu yang sungguh bermanfaat. Ini rangkuman untuk anda renungkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah Menggamit Rindu, hamparan maklumat ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. Untuk ibu-ibu, bapa-bapa yang dah pernah sampai pasti rindu. Jadi kami paparkan kembali kerinduan itu dengan ilmu dan juga sokongan padu maklumat dan fakta tentang haji. Saya baru tanya soalan tu, simbolik di sebalik nama Menggamit Rindu tu. Ya, sebab tak boleh pergi kan? Sebab tak dapat pergi, kita paparkan kembali. Ya Allah, ini pernah sampai ni, macam makcik suka dapat ilmu balik ya. Sebab haji ni dia bukan hanya untuk masa tu saja, dia akan dibawa sampailah ke hujung usia. Betul. Awak memang penuh penceritaan ya. Itulah dia. Jadi setiap hari ya. Hari ini pun ada 6 petang, Ahad je 4 petang. Hari lain semua ada. Sampailah kepada 22 hari bulan nanti insya-Allah. Okey, baik. Itu Zulhijjah Menggamit Rindu, karya terbaru daripada Fetri Ayah bersama rakan-rakannya lah untuk dokumentari istimewa di TV3. Kita nak berehat seketika selepas ini. Nanti ada wajah Hanif TikTok. nanti ujung-ujung nanti. Itu pun rindu juga tu. Okey, kita nak berehat seketika, selepas ini
kita ada Road to Tokyo akan kami bawakan mereka di sebalik perjalanan dan persediaan tim Malaysia dan juga atlet yang akan berjuang nanti di Tokyo untuk Olimpik 2020. Kembali selepas ini. Okey, kembali di Asia kita nak berkongsi juga tentang pengisian jiwa menjelang Hari Raya Kurban. Untuk itu kan bersama nanti insya-Allah dengan Ustaz Syed Nur Hisham Ali Drus. Sebelum itu ada sebuah rangkuman yang memberikan anda tentang kehebatan dan juga ketekunan dalam gerakan program ini. Tersaksikan. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan kurbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Demikian berkobar suara hati daripada Ustaz Syed Nur Hisham. Assalamualaikum Ustaz, sihat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Ustaz yang manis leting, Duta Korban Yayasan Ikhlas. Okey, mungkin ada satu yang nak dikongsikan Ustaz. Barangkali ini pecutan akhir untuk kita masih ada kesempatan untuk melaksanakan segala kebaikan melalui Yayasan Ikhlas. Silakan ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton MHI yang dikasihi sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat sekalian, kita dah berada dalam bulan Zulhijjah sekarang. Kita berada pada 10 hari 10 siang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata amal soleh pada 10 siang ini sangat-sangat Allah Taala suka orang buat amal soleh. Kalau 10 malam akhir Ramadan. Kalau 10 siang, 10 awal Zulhijjah. Tadi sekejap kita tengok orang tawaf di Kaabah, kita menggamit kenangan ibadat haji. Tahun ni, ya semua kita tahu, kita tak dapat pergi buat haji lagi. Yang berada di Saudi sahaja yang buat haji. Tapi kita ada satu ibadat yang istimewa pada tarikh-tarikh hari-hari ini sekarang. Beberapa hari ini. Iaitulah ibadat korban. Alhamdulillah, Yayasan Ikhlas menganjurkan, mengaturkan, mengurus ibadat korban di dalam dan di luar negara. Sejak tahun 2013, kita fokus di Sabah, di Sarawak, di Aceh, di Bangladesh, di Kemboja, di India dan di Chad, Afrika. Alhamdulillah. Dan tahun lepas, kita dah buat musim COVID ni. Dan tahun ni tahun kedua yang musim COVID ni. Alhamdulillah. Kita berkongsi rezeki bersama umat Islam. Kalau kita tengok di India, di Bangladesh, Allahu Akbar, mereka sangat-sangat terkesan sekarang. Tambah lagi dengan COVID-19 ini. Bayangkan, daging korban kita sampai kepada mereka di sana. Ada keluarga-keluarga yang tunggu Aidil Adha untuk makan daging, untuk dapat rasa daging. Dalam setahun, mereka tunggu Raya Haji. Inilah masa nak makan daging. Sekarang ini mereka tertekan dengan suasana COVID. Bayangkan bila daging itu sampai, mereka sekeluarga makan, doa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton dikasihi sekalian, masa kita dah semakin singkat, dekat sangat dah dengan Aidil Adha. Saya nak menyeru para penonton, marilah kita tunjukkan kesyukuran kita. Ada di kalangan kita walaupun sekarang ada yang kena buang kerja, ada yang ambil leave, ada yang kena tutup bisnes. Tapi ramai juga yang masih rezekinya Allah Ta'ala salurkan. Gajinya masih berjalan. Pencennya masih berjalan. Ada yang bisnesnya masih okey. Marilah kita bersyukur pada Allah. Kita kongsi rezeki kita. Boleh print screen, boleh ambil gambar dekat skrin sekarang. Dekat skrin acik-acik, ambil gambar dulu. Dekat skrin, ada nombor telefon Yayasan Ikhlas. Laman web. Pergi ke www.korban ikhlas ini, ada detail. Nak buat kat Sabah ke, nak buat kat Kemboja ke, kat Afrika ke, nak unta ke, nak kambing ke, nak lembu ke, pelbagai kita boleh pilih. Cuma saya dapat senarai penyertaan yang latest. Malam tadi senarai, Alhamdulillah, saya tengok masyarakat
kita berbondong-bondong ramai yang mengejar pahala dan kebaikan Ustaz ya. InsyaAllah. Ya, insya-Allah. Okey. Moga-moga diterima ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil gambar dekat skrin sekarang. Ya. Ada nombor telefon, ada website, ada gambar Fitri sekali. Baik, terima kasih yang tak tinggal untuk Ustaz Syed Nur Hisham berkongsi sebagai duta Yayasan Ikhlas untuk korban untuk memberikan manfaat kepada semua. InsyaAllah dapat kita laksanakan rebut peluang untuk ibadah di 10 hari yang amat penting ini. Saya terima kasih untuk Ustaz. Okey, itu dia tentang pengorbanan di mana dalam surah Al-Fajr ayat berfirman yang bermaksud demi fajar, demi malam yang ke-10. Ulama menyebut bahawa 10 itulah 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Okey, baik. Hani ada sesuatu nak dikongsikan nanti? Ya, kita nak teruskan ini berkaitan dengan perkongsian untuk Road to Tokyo 2020, perjalanan ke sana, dan sekarang kita mulakan terlebih dahulu, dan ini antara perkongsian untuk perjalanan penuh pengharapan emas pertama Tokyo 2020. Sukan Olimpik, acara sukan terbesar dan paling berprestij di dunia selain daripada kejohanan bola sepak Piala Dunia. Acara ini diadakan setiap 4 tahun sekali, di mana atlet dari seluruh dunia dan cabang sukan yang berbeza berkumpul di salah satu bandar utama sesebuah negara yang ditentukan oleh Jawatan Kuasa Olimpik. Kali terakhir tamasya itu dianjurkan ialah pada tahun 2016 apabila Brazil menjadi tuan rumah. Acara Olimpik di Rio de Janeiro disambut gilang gemilang dengan disertai 11,303 atlet dari 206 negara. Selepas Brazil, Jepun terpilih menjadi tuan rumah bagi Sukan Olimpik 2020. Namun, wabak COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa menunda acara sukan itu. Selepas setahun, akhirnya Sukan Olimpik Tokyo 2020 bakal diadakan pada tahun ini dengan beberapa kondisi baharu yang perlu dilakukan disebabkan pandemik. Tetapi rakyat turut dikejutkan dengan laporan tidak rasmi yang mengatakan Malaysia adalah satu daripada 10 negara yang dilarang menyertai Sukan Olimpik Tokyo 2020. Ini disebabkan lonjakan kes COVID-19 yang melanda negara. Namun, Ketua Pegawai Eksekutif Jawatan Kuasa Penganjur Tokyo 2020, Toshiro Muto, menafikan kenyataan itu. Mutu menjelaskan sekatan itu langsung tidak dibincangkan. Sebaliknya, kontingen daripada beberapa negara disyaratkan untuk menerima vaksin penuh sebelum tiba di Jepun. Akhirnya, peluang Malaysia ke sukan berprestij ini disahkan apabila baru-baru ini Majlis Olimpik Malaysia MOM mengumumkan senarai akhir 30 atlet negara yang akan menggalas cabaran ke tamasya Sukan Olimpik Tokyo yang bakal bermula pada 23 Julai hingga 8 Ogos depan. Okey, demikian harapan kita untuk melihat persembahan yang cemerlang dari atlet mewakili Malaysia dalam Tokyo 2020. Ya, kita nak bersama dengan 3 individu watak penting dalam perjalanan untuk ke Tokyo 2020 ini. Yang pertama kita perkenalkan terlebih dahulu Dr. Kamarul Hashimi Husin, Pengarah Bahagian Perubatan Sukan ASN Institut Sukan Negara. Assalamualaikum Doktor. Oh, doktor dah terkeluar pula. Nanti kita masuk balik. Yang kedua adalah Cik Jeffrey Ngadirin, Pengarah Bahagian Atlet Majlis Sukan Negara Malaysia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan lengkapkan lagi dengan penampilan atlet gimnas negara yang begitu masyur. Farah Ain Abdul Hadi, apa khabar? Khabar baik. Okey. Terima kasih yang ketiganya kerana sudi bersama dengan kami. Okey, yang pertama kita mulakan dengan Pengarah Bahagian Atlet Majlis Sukan Negara, Cik Jeffrey Ngadirin, untuk persediaan sebenarnya. Bagaimana persediaan atlet kita 23 hari bulan kan Olimpik ini? Apa mood sebenarnya atlet-atlet kita sekarang ni? Ada yang dah berlepas pun ke Tokyo? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sebenarnya pasukan pertama telah pun terbang ke bumi Jepun adalah pasukan pelayaran pada 8 hari bulan itu. Seramai 4 orang atlet dan 3 orang jurulatih telah pun sampai sana dan telah pun jalani latihan bermula hari ini. Manakala pasukan sekretariat telah pun berlepas pada 10 hari bulan yang lalu. Dan kelompok terbesar akan berlepas ke Tokyo adalah pada 17 hari bulan yang melibatkan lebih kurang sama 39 orang. Ya.
Dan pada masa ini semua atlet berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi tamasya sukan terbesar di dunia ini. Mereka telah menjalani latihan sejak lepas Olimpik Rio yang lalu hinggalah sekarang fasa terakhir. Dan dalam fasa terakhir, the last lap yang kita buat pakai latihan secara kuarantin, nampaknya semua atlet sudah bersedia untuk menghadapi cabaran terbesar dalam kerjaya mereka sebagai seorang atlet. Itu dia. Okay, Dr. Kamarul, macam mana mempersiapkan sebersebi terutama aspek kesihatan untuk memastikan persembahan yang terbaik mampu diberikan? Sebab ini kali pertama situasi yang cukup berbeza berbanding dengan Olimpik sebelum ini kan. Situasi yang semua negara alami. Jadi macam mana kita memastikan momentum dan juga persiapan dari aspek kesihatan itu, stamina semuanya pada tahap yang tip-top untuk perform di Olimpik? Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Pertama kali kami telah berjaya mendapatkan vaksin untuk kepada semua kontingen dan juga kepada atlet-atlet negara kita. Mereka mendapat dos yang pertama semasa bulan puasa hari itu, hari yang pertama puasa, dan juga dos yang kedua 3 minggu selepas itulah. Alhamdulillah semua tiada masalah selepas mengambil vaksin tersebut. Kemudian mereka juga berlatih secara kuarantin berpusat di Bukit Jalil. Maka tiada bertembung atau bergaul dengan orang luar, orang awam ni lah. Kemudian seperti kita jangka, kita akan bertolak pada 17 hari bulan ini. So lagi Sabtu inilah kita akan bertolak dan opening ceremony-nya adalah dalam masa 10 hari lagi. So tak lama dah. So makin lama makin dekat lah. So atlet-atlet kita pun sudah bersedia untuk bertanding dan mereka juga dalam keadaan sihat semua. Alhamdulillah. Dan kita juga pesan kepada mereka untuk patuhi SOP yang telah dinasihatkan, iaitu memakai mask, sentiasa memakai mask. Dan juga semasa dalam penerbangan juga kita akan bagi double mask, iaitu mask surgical mask dan juga cloth mask. Selain itu kita juga provide face shield jugalah. So kita maklum kalau kita pakai double mask ni, kita protect diri kita kepada 85%. Kalau kita pakai satu mask saja mungkin 50%. So terbaiknya adalah memakai double mask sentiasa semasa di perkumpulan sukan dan juga di tempat pertandingan lah. Dan saya disedia maklum di sana juga mereka mewajibkan setiap atlet yang berada dalam perkampungan sukan perlu memakai mask sentiasa. Kalau mereka tidak pakai, mereka akan dibagi warning lah, dan juga kemungkinan kalau mereka tidak pakai langsung, mungkin terpaksa ditarik diri oleh penganjur sukan. Ketegasan yang berbeza. Betul. Okey, bintang yang dinantikan Farah Ann. Jadi pastinya semua memberikan tumpuan untuk anda. Baik, itulah. Tadi saya nak tanya sesuatu. Farah, akhirnya Olimpik yang awak nanti-nantikan ini bakal berlangsung juga tak kurang daripada 10 hari nanti. Farah Ann mungkin boleh ceritakan persediaan. Dah berapa lama berkampung sebenarnya Farah Ann? Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita sudah berkampung dah lama betul sampai tak ingat daripada full quarantine based training since lepas raya sampai sekarang. Saya punya latihan sangat bagus. Saya rasa saya almost 100% ready dan oleh sebab saya tidak pergi ke pertandingan luar negara, tetapi di sini alhamdulillah saya punya judges, Malaysian judges telah lakukan, kita panggil control testing setiap hari Jumaat for the past 4 weeks untuk memastikan saya dalam competition ready status, dan sekarang saya rasa sangat bersedia. Di sini memang sangat ketat kita punya SOP, memang kita jaga kesihatan, kita jaga jarak untuk memastikan kita selamat dan sihat untuk lepas ke Tokyo, dan saya sangat excited untuk finally dapat pergi ke Tokyo 2020 dalam 2021 and excited untuk compete untuk Malaysia di Jepun nanti. Okey, jadi Farah ada yang juga bertanya tentang faktor umur ya. Farah dalam usia 27 kan tahun ni? Muda lagi. Muda lagi. Doktor jangan senyum ya doktor. Okey. Sebenarnya memang untuk sukan gimnastik ni umur saya 27 tahun tu boleh kira senior, kita panggil pro senior, tetapi because of the advancements of sports science dan juga faktor physio dan terapi, saya dapat
memanjangkan kerjaya saya dalam sukan gimnastik, dan actually dalam dunia sekarang memang atlet dapat bertahan lebih lama kerana this effectiveness of the sports science studies. Itu dia. Dan kita pun dapat melihat biasanya kalau gimnas usia tertentu kan, tapi tadi dah dibuktikan melalui kajian sains dan perkembangan teknologi. Doktor sokong berkenaan dengan perkara tersebut dari sudut sains sukannya, Doktor? Kemajuan sains, Doktor? Ya, betul. Memang kita pun semasa di Jepun nanti kita akan bawa 2 doktor, 3 fizio, 5 jururut sukan dan juga 2 pakar sains sukan ya. So mereka ini akan membantu atlet semasa berada di Tokyo, dan juga kita akan menjaga kesihatan dan juga merawat kecederaan sekiranya ada lah, supaya mereka dapat bertanding semasa di Tokyo nanti. Itu dia. Encik Jeffrey, saya nak tanya satu soalan. Ini berkaitan dengan, sebab difahamkan antara SOP yang ketat juga diberikan oleh pihak penganjur di Olimpik Tokyo. Memang sangat ketatlah, saya baca pun saya rasa macam wow, ini satu penganjuran yang sangat-sangat luar biasa, apatah lagi di kala pandemik ini. Bagaimana sebenarnya persediaan dan juga sambutan daripada Camp Malaysia sendiri untuk pergi ke Tokyo? Adakah ini mengubah mentaliti kita semua dalam usaha untuk mencari pemburuan emas pertama Olimpik ni, Cik Jeffrey? Memang kalau kita lihat SOP ditetapkan oleh Pak Penganjur sangat ketat. Macam Dr. Kamrul maklumkan tadi, sebenarnya apabila mereka, sebelum mereka bertolak ke Jepun lagi, pergerakan mereka telah pun diawasi melalui 2 aplikasi yang telah dibangunkan oleh pihak penganjur. Dan setiap atlet jurulatih dan pegawai kontijen Malaysia terpaksa login kepada 2 aplikasi tersebut untuk mengawasi pergerakan dan juga statistik kesihatan. 3 hari sebelum mereka berlepas, mereka telah menjalani kuarantin kendiri dan menjalani ujian swab setiap hari. Dan apabila mereka tiba di sana juga, mereka juga akan menjalani kuarantin dan ujian swab, ujian saliva test atau ELIO setiap hari sehingga mereka pulang. Jadi peraturan ataupun SOP terapkan ini adalah untuk memastikan para atlet sentiasa selamat semasa bertanding di Tokyo. Memang kita lihat para atlet dan jurulatih pada mulanya agak sukar untuk mematuhi SOP ditetapkan. Tapi alhamdulillah mereka telah berjaya memakai atau mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan pihak kontijen memantau semua atlet ini sebut sama ada mereka mematuhi atau tidak. Jadi saya rasa atlet dan jurulatih ini telah pun bersedia untuk bertanding dengan SOP yang telah ditetapkan. Mereka cukup lagi lah. Okey, Farah, bila kali terakhir sertai pertandingan antarabangsa ataupun dunia sebelum ini? Kali terakhir saya compete adalah semasa 2019 SEA Games yang diadakan di Filipina. So agak lama. Yes, agak lama saya tak bertanding. Ialah dengan kerana pandemik, and sepatutnya memang saya ada satu pertandingan sebelum saya pergi ke Olimpik di Mesir, tetapi kerana quarantine period yang 2 minggu semasa kami kembali dan juga memikirkan kesihatan dan keselamatan saya, kita decide coaching team untuk tidak pergi beraksi di sana dan lebih selesa kita di sini, make sure that saya ready and safe di sini untuk bertanding di Tokyo nanti. Farah, sebagai seorang atlet, adakah anda juga membuat tinjauan siapa bakal saingan di pentas prestasi nanti? Semestinya di sana nanti memang semua hebat. Kita ada 98 atlet yang akan bertanding untuk perempuan dan 98 untuk lelaki, dan kiranya this is the best of the best in the world. Dan of course Simone Biles, which is the goat of gymnastics, akan bertanding di sana. Dan saya punya one of my impian adalah untuk just buat terbaik untuk Malaysia di sana. Farah akan masuk all round event kan? Yes, so kita akan masuk qualification, which means saya akan buat all 4 events di Tokyo nanti. Okey. Baik, itu pastinya sebab dah 2 tahun ni kan, apatah lagi terus pergi ke Olimpik. Doktor, saya nak tanyakan sebab mungkin antara perkara yang menarik juga Farah katakan tadi lah kali terakhir untuk SEA Games Filipina. SEA Games tahun ni pun ditunda, jadi sebenarnya untuk atlet Malaysia yang akan ke sana kan, bagaimana persediaan dari sudut fizikal mereka, dari sudut assessment dari pihak ASN tentang persediaan mereka sebagai atlet nak bersaing selepas beberapa lama tidak pergi menyertai kejohanan luar ni, Doktor? Terima kasih. Basically kita ada kepakaran daripada sains sukan, so mereka akan memantau daripada aspek kecergasan mereka. So semasa
musim COVID ini pun mereka sentiasa berlatih. So mereka tidak berehat langsung. So sebab atlet ni memang terpaksa kena berlatih selalulah untuk mereka sentiasa bersedia untuk bertanding. So alhamdulillah sekarang mereka semua di tahap kecergasan yang optimum dah. Dan saya rasa mereka bersedia daripada segi fizikal dan mentally. Itu dia. Semua yang nampaknya memang tak sabarlah untuk membuktikan sesuatu. Walaupun dah lama, tak mungkin ada yang tak lama berasa ini peringkat antarabangsa, tapi tetap ada semangat momentum yang kita tak dapat nafikan lagi untuk memberikan yang terbaik demi Malaysia tercinta. Cik Jeffrey, mungkin yang terakhirnya, persediaan ataupun adakah segala proses untuk menghantar kontijen-kontijen negara ini? Semuanya? Ya, sudah bersedia Cik Jeffrey? Semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semua dapat sokongan daripada pihak berkaitan. Contohnya kat airport kita telah mengadakan bincang pihak MAS, MAB, YB Menteri pun dah lawat airport hari Ahad lepas. Pihak NAKMA, KKM juga memberi bantuan kita untuk memberi laluan khas bila atlet pergi dan juga balik nanti. Dan proses kuantin pun telah kita selesaikan. Jadi kita harap hanya sekarang ni untuk atlet bertanding tanpa sebarang keraguan, tanpa sebarang kebimbangan, berusaha bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka mencapai prestasi terbaik mereka lah di Olimpik nanti. Ya. Okey, dan akhirnya Farah, sesuatu untuk penyokong, peminat dan juga rakyat Malaysia yang mengharapkan anda memberikan yang terbaik untuk negara, silakan. Ya. Pertama kali saya ingin berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberi sokongan kepada kita atlet dan untuk teruskan sokongan kepada kita untuk bertanding di Tokyo nanti. Dan saya akan buat yang terbaik yang di Tokyo dan saya harapkan seluruh rakyat Malaysia dapat lihat dan sokong kami daripada jauh. Yes, okey, sebab ucapan tu doktor lepas ni Farah tak payah training lah Doktor, yang terakhirnya dari sudut kumpulan ataupun bahagian sokongan dari sudut sains sukan dan juga ASN ini, mungkin ada perkara yang ingin dikongsikan juga, doktor, silakan. Ya, alhamdulillah kita akan memberi perkhidmatan sokongan daripada segi perubatan dan juga sains sukan kepada atlet-atlet ini, dan saya haraplah pengajuran Tamasya Olimpik kali ini walaupun dengan adanya pandemik COVID ni dapat berjalan dengan lancar dan penularan COVID-19 ni di dalam perkampungan sukan dan juga di tempat pertandingan dapat dikawal lah. So, dan berharap agar atlet dapat bertanding tanpa ada rasa risau dan insya-Allah dapat pamerkan aksi cemerlang dan terbaik. Dan kita mengharapkan mereka dapat meraih pingatlah untuk Malaysia terutamanya. Okey, kepada Dr. Cik Jeffrey dan juga Farah Ann, kami nak tinggalkan anda dengan satu kata-kata semangat dari Fetri Yahya, besi Fetri Yahya yang putih, silakan. Apa yang awak boleh berikan kepada mereka ni? Itu dia, mereka ni akan menjadi sesuatu yang mega. Dan kalau Jepun terbitnya matahari, mereka terbitnya sanubari untuk Malaysia. Mantap, itu dia. Semoga berjaya kita ucapkan. Tapi saya tak sabar nak tengok macam mana situasi dengan disiplin yang ketat, SOP yang ketat, tapi mereka kan satu yang baru untuk kita semua. Betul. Terima kasih ketiga-tiganya, semoga berjaya ya. InsyaAllah. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Ya, kita ada atlet, pengarah semua dah ada, pakar kesihatan dah ada. Saya nak kongsikan dari sudut media juga, sebab mereka yang akan ke Tokyo nanti, sekarang pun dah diberikan satu aplikasi tahu untuk jejak di mana mereka berada. Jadi kalau macam media nak pergi ke Tokyo, dia kena beritahu apa venue yang dia nak pergi saja dan kemudian pulang ke perkampungan media. Tak boleh merayau. Tak boleh pergi mana-mana dah. Maksudnya kalau nak kirim apa-apa ke memang tak boleh dah. Dia kena declare dari awal dia nak ke mana. Itu dia. Begitu ketatnya SOP dan ini akan menjadi sukan tamasya yang sangat berbeza daripada sebelum yang kita tahulah. Saya kira jumlah media pun dikurangkan. Ikut apa yang perlu je sebab semuanya akan dibekalkanlah maklumat-maklumat kepada media rasmi. Betul. Okey, kebetulan kita ada lelaki kacukan Jepun depan kita ni. Ada? Amir. Kacukan Nanti kita tunjuk muka dia. Okey. Dia agak pemalu sikit tapi kita berhenti seketika. Selepas ni kita nak bawakan kepada anda lagu Demi Malaysia. Perjalanan kita ke Tokyo. Okay? Selepas ini. Okey, kembali di Malaysia dan kita juga nak tinjau paparan di akhbar untuk hari ini. Saya mulakan dengan paparan di Berita Harian. Silakan. Garis panduan ataupun SOP individu lengkap vaksinasi perlu jelas. Dan antara lain disebutkan Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia iaitu Dato' Syed Hussein Syed Husman yang menyebut bahawa kami berharap garis panduan ini akan dapat diseragamkan jelas dan tanpa kepelbagaian bagi mengelak kekeliruan kepada majikan dan pekerja. Mungkin orang kata
bolehkah? Kenapa syarikat ni boleh? Kenapa syarikat ni berbeza? Dia perlu ada satu kefahaman yang jelas, yang tuntas, yang dapat membantu kefahaman semua. Sebagai contoh, kalau di kilang kan, ujian RTK pekerja 2 kali seminggu. Ini antara langkah ataupun syarat untuk perketatkan kawasan di kilang dengan untuk mengawal jangkitan dan juga kesan penyakit lebih awal. Jadi diperlukan semuanya seragam. Kalau sektor ini macam mana, sektor ini macam mana. Yeah. Supaya tidak timbul isu percanggahan ataupun perbalahan serta kontradiksi. Yeah. Okey, seterusnya di Harian Metro saya nak kongsikan ini di muka hadapan juga yang sedang tular dan juga mendapat perhatian ramai pada ketika ini adalah berkaitan dengan bagaimana ramainya orang di pusat CAC, Pusat Penilaian COVID-19 di Stadium Melawati Shah Alam, terutamanya antara yang terkumpul sekarang. Semalam saja dilaporkan lebih 4,000 pesakit datang, termasuklah mereka yang baru ingin melaporkan tentang keadaan masing-masing ataupun yang ingin mendapatkan penilaian, ingin dipotong gelang pink tersebut. Jadi kita lihat gambar ini, ramai yang beratur di tengah panas, ada yang juga membawa anak kecil dan juga mereka warga emas ni. Dan mereka terpaksa berbaris sepanjang tengah panas dan menunggu lama. Ada kalangan juga sama ada mereka nak mengetahui nasib perlu atau tidak pergi kuarantin di pusat kuarantin ataupun hanya kuarantin di rumah. Selain dari itu juga kelihatan bas sedia ada yang menunggu untuk bawa mereka dalam tempoh 24 jam sahaja. Dan ini memang sangat membimbangkan, apatah lagi hari demi hari tempoh dan juga kes semakin tinggi. Dan juga di Selangor, di Lembah Kelang sahaja ada 6 pusat CAC yang telah pun dibuka. Okey, seterusnya di NSTP. Di NST sebenarnya ada 2 yang menarik begini untuk dibuat poster. Okey. Tapi lihat ke halaman yang kelima tentang Food Basket Reach the Needy Nationwide. Di bawah pemulih sebenarnya ada peruntukan sebanyak 50 juta ringgit yang diperuntukkan, iaitu lebih kepada 500,000 bakul makanan yang akan diedarkan di seantero negara yang membolehkan semua yang berkebutuhan khas dapat menerima manfaatnya. Jadi ada beras dan ada segala keperluan yang dapat dilaksanakan untuk membantu mereka yang terjejas. Okey, itu halaman kelima. Okey, ini kita nak kongsikan juga antara artikel yang baru saja dipaparkan berkaitan dengan Arab Saudi iktiraf Sinovac. Ini diumumkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Arab Saudi menyenaraikan vaksin berkenaan sebagai antara yang diterima sebagai syarat kemasukan ke negara itu. Dan ini bolehlah terus disampaikan kepada mereka yang ada kebimbangan tentang sebelum ni berita mengatakan bahawa ianya masih lagi belum diterima dan sekarang ni telah pun disahkan berkenaan dengan boleh gunakan, tapi kalau misalkan tahun depan ke kena dos yang ketiga, kita ikut je lah. Sebab mungkin ada apa yang berlaku kita tak jangka persoalan hadapan. Seandainya diperlukan pada dos ketiga, kita hanya perlu patuhi peraturan oleh Kerajaan Arab Saudi. Yep. Okey, kita hari ini semalam kes menurun sedikit berbanding sebelum ni 9,000. Yeah. Semalam direkodkan 8,574 kes baru di seantero negara. Yeah. Dan kes sembuh ialah 5,041 dengan jumlah kematian yang direkodkan ialah 102 kes. Ya, itu semalam. Dan jumlah kes aktif itu juga antara angka yang perlu kita bimbangkan. Sekarang ini bermaksud 91,722 dan ini taburan mengikut negeri masing-masing. Selangor masih lagi tinggi dengan 4,308 kes baru sahaja di Selangor. Negeri Sembilan juga tinggi dengan 794 dan juga negara-negara yang lain. Ini ringkasan kluster baru mengikut negeri masing-masing dan dilaporkan ada 16 kluster baru yang dilaporkan sahaja dan 8 daripadanya, setengah daripadanya adalah membabitkan kluster community. Dan kes kematian 102 dengan pecahan seperti berikut yang mana melibatkan usia 30 hingga 59 dengan 40, 60 tahun ke atas 61 kes dan di bawah 30 tahun 1 kes dilaporkan. Ya. Dan ada 14 kes kematian brought in death ini bermaksud mereka ini meninggal di luar hospital dan mungkin tidak diketahui puncanya, tapi apabila dilakukan bedah siasat di hospital barulah disahkan akibat daripada pandemik COVID-19. Okey, memang membimbangkan kita hari-hari berbicara mengenai perkara ini. Memang sangat terkesanlah kalau nak dikatakan. Okey, sekarang kita nak teruskan. Ya, nanti ada menyemarakkan demi Malaysia, tapi ini sebuah lagu untuk anda mendapatkan semangatnya. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah menghadapi segala rintangan, teguh bersama berdepan dengan agenda
seni cekal utuh berdiri bersama mengharungi demi Malaysia, demi Malaysia, tanahku pada darahku, biarkan dunia tahu demi Malaysia, demi Malaysia, tanahku pada darahku, takkan terbentuk semasa demi Demi Malaysia, kita mahu menjulang pingat sejak mungkin di Olimpik Tokyo yang mencabar. Ya. Dan ini antara Olimpik di sebelah timur yang kita nantikanlah. Ingat tak lagi di Beijing Huang ni? Okey. Beijing 2008 masih ingat? Betul. Ya. Yang begitu hebat dan gemilang. Jadi Tokyo cuba untuk menyaingi kehebatan bagi negara China sebelum ini. Ya, dan ini cabaran yang sangat besar lah. Untuk itu lagu ini diwujudkan untuk kita memberikan sokongan kepada atlet negara kita yang masih lagi mencabar di masing-masing untuk cari emas yang pertama. Untuk itu tadi kita bersama dengan Naim Daniel. Okey. Sekarang kita ada seorang lagi penyanyi lagu Demi Malaysia ni, iaitu Jacqueline Victor turut bersama kita secara panggilan video. Selamat pagi kedua-duanya sekali lagi. Ya, Selamat pagi. Lama tak jumpa Jack. Ya, imej baru ke Jack? Imej baru. Ya. Oh, ada sikit. Yes, I just. Delay sikit Jack. Okey. Naim yang akan tukar baju banyak kali Naim. Tak ada, tengok muka je. Okey, ceritakan proses rakaman lagu ini bagaimana berlangsung dalam keadaan situasi PKP ni. Ya. Boleh kat Jack? Naim dululah. Orang berbelas dulu. Cepat Naim. Naim dulu, adik dulu. Okey. Naim dan kita semua kita tahu kita dalam norma baru ni, so kita tak dapatlah untuk pergi ke studio for our session. Masing-masing melakukan inisiatif untuk self-record and masing-masing pun hantar file, dan kita kena belajar lah juga kan untuk handle this audio production. So it's quite challenging, but then it's a fun experience untuk buat. And also Naim sangat-sangat terharu dapat bersama dengan Dr. Awi dan Kak Jacqueline. So macam saya paling macam baru. I was like, I'm really honoured to be in this project. Ya, Jacqueline, bagaimana? Okey, saya betul-betul berbesar hati sebab sepanjang kerjaya saya ni, I've been given this opportunity like so many times untuk nyanyi lagu-lagu yang kira boleh bagi semangat lah, bagi menjulang nama Malaysia lagi and everything. So I feel really, really honoured is the word. Naim, thank you. Also because I'm so excited lah, saya yang kat tengah kan. Tak adalah nak kata muda sangat. Nak kata dah ni kan. But I feel really glad. This is a really nice collaboration. Lagu dia sedap dan macam nak cakap tadi, kita yang tak pandai sangat, not so IT savvy, dah kena nak belajar semua ni kan, because it's been 1.5 tahun. Almost 1.5 tahun kata. Sejak bulan 3 tahun lepas. Ya. So yeah. We just have to do what we have to do lah. So dah memang keadaan macam ni sekarang ni. So we flow. Ya. Naim, okey, sebab kita tahulah selain menjadi seorang anak seni ni dengan karya perjuangan seni, anda juga apabila menyanyikan lagu membawakan elemen-elemen Demi Malaysia ni dengan elemen perjuangan, sukan, mencari kemenangan ni kan. Bagaimana sebenarnya rasa tu Naim?
Naim percaya kita semua ingin memberi sehabis baik untuk negara kita, tak kisah dalam apa bidang maupun apa sektor sekalipun, dan mungkin ini adalah sumbangan dari segi kita katakan pekerja seni kita pula untuk menaikkan semangat especially wakil-wakil Malaysia kita, and mereka berjuang untuk negara kita juga, and ini mungkin salah satu inisiatif kita dapat lakukan. And untuk kita sama-sama berganding bahu, tambah-tambah lagi dengan dalam this pandemic that is happening, and bila kita dapat menjadi satu sumber untuk harapan maupun a beacon of light for everyone out there untuk kita, so kita akan buat sebab ini merupakan tanggungjawab juga kita, bukan saja kita menyanyi tapi kita sending a message, we are sending a hope for them. Okey, adik kata Naim Daniel sekarang semakin macamlah matang, betul tak? Alhamdulillah. Maksudnya corak pandangan hidup berbezalah, dapat menyumbang untuk negara, memberikan pendapat tentang isu-isu. Macam mana Naim rasa perubahan itu termasuk dalam bab mengajar rakyat Malaysia untuk bersama solidariti dalam menyokong Malaysia? I guess whatever yang macam yang cuba lakukan ini mungkin dah lama juga, and also datang daripada pekerja-pekerja sendiri, macam we have Kak Jacqueline sendiri daripada dulu banyak juga menghasilkan lagu-lagu yang uplifting untuk not just for the nation but also everyone. So nak cuba untuk continue the blueprint yang dah ada, and also untuk sampaikan awareness yang kita sayang semua orang, especially during this tough time. We actually need to have this kind of what we call positivity in the midst of negativity. And so we just want to make sure that everyone right here on the same page, and we feel you, and we're gonna be with you throughout this stuff. Jacqueline, melihat kepada perkembangan semasa tentang apa yang Naim katakan, sumbangan daripada kita semua jugalah kan dalam keadaan sekarang ni. Jacqueline, bagaimana perkembangannya? Memang betul apa yang Naim cakap. I like what I like answer. Okay, pandemik ni this thing has not been covered anymore. Kita sekarang tengah menghadapi bukan sahaja wabak ni, tapi also kita sebagai manusia ni pun ada yang tengah down, tengah depressed, tengah tak ada kerja. So many bad things happening. So I think there is power in lagu sebegini, yang walaupun dia bukan it's not like a personal song, it's more of memberi semangat apa semua. I think there's so much power. Bukan because I'm involved dalam lagu, saya cakap bila kita dengar secara terus, dia meremang. Dia what's the word, it ignites something within you, you know. So bila tak ada harapan pun boleh jadi macam, oh my goodness, I can do this. I think and that is the power within satu lagu macam ni, and acara Olimpik yang sangat besar. So thank you Naim for writing such an amazing song and for getting me involved. Okey, jadi suara anda menjadi suara keramat untuk menghidupkan nyalaan cinta negara demi Malaysia. Okey, kombinasi yang unik juga sebab juga menampilkan Datuk Awi dalam lagu ini ya. Macam mana nak memastikan dia serasi bersama dengan tiga generasi yang berbeza lah ya. Generasi yang 20-an, 30-an, 50-an macam mana? It's actually something yang saya rasa quite unique, di mana kita datangkan variety itu kan dekat dalam industri tu. Kita meraihkan yang mungkin senior and also yang amateur. So saya rasa ini adalah kombinasi yang kita tunjukkan. No matter what background yang kita datang, kita sama. And when it comes to our nation, we stand as one. So ini adalah lebih kita katakan untuk unity. So we just want to make sure yang kita meraihkan semua orang. Jack, melihat kepada kombinasi ni, trio ni. Patutlah budak ni jawab soalan kan? Kan? Jawapan dia buat kita macam... Betul. Sebiji apa yang dia cakap tadi. It is amazing. Music merupakan satu elemen yang, again lah, very very powerful, yang bila digabungkan secara yang bagus. Kadang-kadang kita rasa something tu macam tak kena, tapi sebenarnya bila dah buat tu memang dia dapat mengungkit rasa mara dalam jiwa kita. And that's what the song has managed to do lah. Okey, mungkin akan datang lagunya tajuk Sumpah Gemilang. Dan dua seorang penyanyi sumpah soal lagu Gemilang. Okey, apa pun dia. Okey. Semoga yang terbaik untuk Malaysia, dan juga terima kasih anda terus berkarya walau situasi yang mencabar. Okey. Jaga diri ya. Alright. Thank you everyone. Jumpa lagi. Thank you.
Okey. Dan rakan kita Hani Miswan sempat membuat aksi tukar baju ya. Awak ni memang dari tadi lah. Okey, yang mana satu ni? Tengok kejap aksi Hanif Miswan. Yuk, dandutan yuk. Sama muka. Adalah sikit kot. Awak kata macam tu. Masa awak tingkatan 5 kot. Tingkatan 5. Nampak macam... Tingkatan 5 tak ada TikTok lagi lah. Yelah, maksudnya... Kemudahan tu. Boleh lah. Boleh. Nanti mereka nampak macam bersahaja tapi muka kerja keras 5-6 jam. Saya tak sanggup lah. Tapi di sebalik tu kan. Okey, kita nak kongsikan. Yalah, itu antara corak-coretnya lah. Sekarang kita nak kongsikan ini satu pengumuman yang baru saja dikeluarkan oleh Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 berkaitan dengan penutupan sementara pusat pemberian vaksin. Ini adalah di Ideal Convention Centre IDCC selama 1 hari kerana difahamkan di sana terdapat satu kes positif COVID-19 yang melanda di kalangan salah seorang petugas di sana. Jadi kepada anda yang hadir untuk vaksinasi di IDCC di antara 29 Jun hingga 12 Julai 2021, buat penilaian kendiri terlebih dahulu sekiranya ada simptom ataupun tidak dan sekiranya bergejala supaya menjalankan ujian saringan COVID-19 sebagai langkah berjaga-jaga. Tapi penutupan PPV ini hanyalah sehari saja dan esok kepada mereka yang ada temu janji boleh teruskan ya. Itu dia. Kita mungkin dalam hidup ini pernah jatuh. Seperti mana Itali pernah jatuh dalam Piala Dunia 2018. Tapi kembali menjulang 2020. Ada harapan untuk kita bangkit. Satu fakta menarik. Mereka tidak tewas sepanjang 33 perlawanan selepas 2018 tersebut. Dan Roberto Mancini, bila dia masuk pekan pertama dia cakap tau. Okey, dia kata kita akan menang Euro 2020. Semua pemain macam tak percaya. Macam betul ke macam ni? Tapi tengok dia boleh deliver. Dan ini juga yang kita nantikan. Sebab di belakang ni sedang ditayangkan tentang perjuangan atlet-atlet Malaysia Tokyo nanti. Lakaran gemilang mampu kita cipta. Kita nak emas pertama. Itu yang nak. Tapi apapun kilauannya, anda juga perlu kilau di luar sana. Okey? Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Berdiri bersama